Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pecahan setara. Apa itu pecahan setara? Pecahan setara bermaksud pecahan yang mempunyai nilai yang sama walaupun dalam bentuk yang berbeza. Macam sebelum ini kita sudah belajar kan, kalau pecahan wajar ditukarkan kepada nombor bercampur ataupun nombor bercampur ditukarkan kepada pecahan tidak wajar mempunyai nilai yang sama. Sebab itulah kita ada tanda sama dengan. Nama dia pun dah sama dengan kan? Jadi dekat sini 3/4 sama dengan 15/4. Jadi ini ialah pecahan setara. Bermaksud setara nilainya. Ataupun contoh yang lain, 1/5/6 sama dengan 11/6. Artinya, dua pecahan ini walaupun menggunakan nombor yang berbeza dalam bentuk yang berbeza, tetapi ianya mempunyai nilai yang sama. Okey, itu yang dimaksudkan dengan pecahan setara. Lebih kurang macam kalau dalam bahasa kan, kalau dalam bahasa kita cakap nak makan ayam goreng. Tapi kalau cakap I want to eat fried chicken, takkah sama ayam goreng dengan fried chicken? Lebih kurang macam itulah kalau nak dibandingkan dengan bahasa. Okey, jadi ini ialah contoh pecahan setara. Tetapi pecahan setara bukan hanya dapat dilihat antara pecahan tidak wajar dengan nombor bercampur sahaja. Jadi kita akan menyelami dengan lebih mendalam apa itu pecahan setara. Okey, di sini cikgu bagi contoh. Cikgu dah bagi contoh siap-siap. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Kita tengok nombor dia semakin naik. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8. Kita lihat nombor itu semakin besar. Tapi pecahan setara ini maksud dia sama nilai. Setara nilainya. Betulkah? Jadi sekarang ni kita semak. Sekarang ni cikgu tunjukkan kamu. Cikgu tunjukkan kepada kamu gambar pecahan 1/2. Kamu sudah fahamkan 1/2? Seterusnya, ini ialah 2/4. 1/2 settle, 2/4 settle. Seterusnya 3/6. 3/6. Dan akhir sekali 4/8. Jadi bila kita lihat bahagian yang dilorekkan, maka dengan jelas kita boleh lihat keempat-empat pecahan ini mempunyai nilai yang sama. Kalau contoh, cikgu makan 1/2 daripada pizza. Kalau cikgu cakap cikgu makan 2/4 daripada pizza, artinya jumlah pizza yang cikgu makan tu sama sahaja, sama nilai. Hanya ditunjukkan menggunakan nombor yang berbeza di dalam bentuk yang berbeza. Okey, jadi ini antara contoh pecahan setara. Okey, kita cuba lihat lagi. Pecahan setara yang seterusnya cikgu bagi contoh. Okey, 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9 sama dengan 4/12. Kita lihat nombor itu semakin besar. Okey, sekarang ni kita akan lihat menggunakan gambar rajah untuk menilai adakah pecahan ini benar-benar setara. Okey, ini gambar 1/3. Okey, 1/3 tak ada pertikaian dekat sini. Seterusnya ini ialah 2/6, 3/9 dan 4/12. Ini 4, 1, 2, 3, 4 daripada 12. Boleh kira lah kalau kamu nak kira. Tapi ini ialah 4/12. Dengan merujuk kepada gambar rajah yang ditunjukkan, dengan jelas kita boleh nampak bahawa keempat-empat pecahan ini juga mempunyai nilai yang sama. Maka inilah yang dimaksudkan dengan pecahan setara. Okey,
Seterusnya cikgu nak tunjukkan lagi pembuktian. Kali ini menggunakan carta pecahan setara. Kalau dekat dalam kelas cikgu selalu bawa carta ni ke hulu pilih. Okey, carta pecahan setara. Dengan menggunakan carta ini kita boleh melihat secara jelas, orang kata. Boleh lihat dengan jelas pecahan mana yang mempunyai nilai yang setara. Macam contoh 3/4. Di sini 1 2, 3. 3/4. 3 bahagian dilorekkan daripada 4 bahagian yang sama besar. Kita nak tengok siapa yang setara dengannya. Bila kita buat garisan, kita jumpa satu garisan yang sama panjang. Yang sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pecahan 6/8 merupakan pecahan yang setara dengan 3/4. Okey, namun kalau dalam peperiksaan, dalam ujian, takkanlah setiap kali kita jumpa pecahan, nak cari pecahan yang setara, kita kena lukis gambar rajah. Ianya tidak praktikal. Jadi, seterusnya cikgu nak kamu cuba perhatikan corak yang kamu boleh nampak daripada contoh yang kita sudah lihat tadi. Tadi kita melihat menggunakan gambar rajah. Sekarang ini cikgu nak kamu cuba perhatikan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Pengangka, penyebut. Kalau mungkin ada yang boleh nampak, pengangka dan penyebut. Penyebut menunjukkan penggunaan sifar. Contoh, pengangka 1, penyebutnya 2, 1/2. Seterusnya 2. Penyebutnya 4. Lihat pada magic box. Cikgu dekat sekolah selalu kempen pasal magic box ni. Bukan magic sangat pun. Dia cuma kotak sifar. 3 pengangka, 6 penyebut di bawahnya. Dan 4 pengangka, 8 penyebutnya. Jadi kalau cikgu suruh kamu cari apa lagi pecahan setara dengan 1/2 selepas 4/8? Apa lagi yang setara dengan 1/2 selepas 4/8? Kita boleh lihat dekat magic box 5, 10. Maka seterusnya pecahan yang setara dengan nilai 1/2 ialah 5/10. Okey, seterusnya kita semak pula contoh yang di bawah ni. Okey. Bila kita semak 1/3. Tengok 1/3. Ni cikgu bulatkan. 2/6. Sini cikgu bulatkan. 3/9. Seterusnya 4/12. Agak-agak apa lagi pecahan setara lepas ni? Cikgu rasa mungkin kamu boleh nampak lah. Kalau cikgu buat garis ni makinlah kamu nampak. Okey. Jadi seterusnya ialah 5/15. Dan kamu boleh sambung lagi 6/18, 7/21 dan sebagainya. Itu semua merupakan pecahan yang setara nilainya dengan 1/3. Okey. Selain daripada menggunakan magic box. Okey, sini cikgu tunjukkan. 3 darab 2. Jawapannya 6. 4 darab 2. Jawapannya 8. Okey. Seterusnya kita darab lagi 2. 6 darab 2. 12. 8 darab 2. 16. Okey, jadi ini juga merupakan pecahan setara. Seterusnya contoh dekat bawah. 3 darab 3. 4 darab 3. Dapat jawapan 9/12. Ini juga merupakan cara untuk kita mendapatkan pecahan setara. Di mana dengan mendarab pengangka dan penyebut dengan nilai atau nombor yang sama, kita boleh mendapatkan pecahan setara. Ingat syarat ya. Mendarab
pengangka dan penyebut dengan nilai atau nombor yang sama. Macam contoh sini, kalau atas dah darab 3, 3 darab 3, pengangka dah darab 3, penyebut yang dekat bawah ini pun mesti darab 3. Kalau darab dengan nombor lain, kamu tidak akan dapat pecahan yang setara nilainya. Okey. Ataupun, cuba kamu lihat ni, 3/9 sama dengan 4/12 sama dengan 2/6. Ini contoh-contoh yang cikgu tunjukkan ini memang merupakan pecahan setara. Okey, 3/9, 4/12, 2/6. Tetapi, macam mana kita nak dapatkan pecahan dalam bentuk termudah? Kerana dalam menjawab soalan pecahan, jawapan mesti ditunjukkan dalam bentuk yang termudah. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan cara kamu menggunakan magic box untuk mendapatkan pecahan dalam bentuk yang termudah. Okey, jadi 3/9. Kita lihat 3/9 kita nak ubah ke dalam bentuk yang termudah. Kita lihat ke kiri. Cikgu ulang balik nak panah ni. Kita pergi ke kiri paling hujung sekali. Pergi ke sifir 1. Pergi ke hujung sekali. Kita dapat 1/3. Maka pecahan dalam bentuk termudah bagi 3/9 ialah 1/3. Kita cuba perlu lihat di paling hujung sebelah kiri. Jangan belok sebelah kanan. Belok sebelah kanan bukan bentuk termudah, dia jadi bentuk tersusah. Ingat, nak mudah pergi ke kiri. Pergi ke kiri. Okey. Seterusnya, kita lihat contoh yang seterusnya. 3/12. 3/12. Okey. Biasanya kalau waktu cikgu belajar dahulu, potong-potong 3/3, 12/3, kita dapat 1/4. Tapi kali ini, untuk hari ini, dalam video ini, cikgu nak tunjukkan cara menggunakan magic box. Kita lihat 3/12. Jangan pula 12 kamu tu sengit pergi ke sini ke, ataupun sengit pergi ke sini ke. Jangan Dia mesti dalam baris yang sama. Mesti dalam baris yang sama. Okey. Pergi ke hujung sekali. Ke sebelah kiri. Ingat. Dapatlah 1/4. Ataupun contoh seterusnya. 4/8. 4/8. Kena hati-hati bila guna magic box. Kadang-kadang 4/8 ada juga di tempat lain. Kalau sebolehnya, makin rapat bulatan tu, macam contoh ini, 4/8 dalam sifir 2 ni, dia jauh kan? Kalau 4/8 dekat sifir 4 ni, dia dekat kan? Kalau kamu nak pecahan dalam bentuk yang termudah, kamu cari yang dekat. Kita cari yang dekat. Seterusnya, macam biasa, terus saja pergi ke kiri, kita akan dapat 1/2. Okey, jadi latihan, nyatakan pecahan setara dalam bentuk yang termudah. Okey, ini latihan yang mudah sahaja. Cikgu sudah ajar cara guna magic box untuk mendapatkan dalam bentuk yang termudah. Kalau tak ada magic box, salin supaya kamu boleh nampak dengan lebih mudah dan dapat menjawab soalan. Ini nombor 1 cikgu bagi jawapanlah untuk kamu semak. Adakah cara kamu mendapatkan jawapan itu betul ataupun tidak? Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.